إلى النبي الكريم والصحابة الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. أما بعد. Yang saya hormati pengacara majlis, saya berfadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, ajutan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke tempat tuan-tuan pada malam ni. Kebetulan saya ada satu forum di PGU, mana nama? PGU Santong. Gitulah tepatnya. Jadi saya akan berforum dengan Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Jadi jemputlah tuan-tuan muslimin muslimat sudi hadir pada pukul 9 malam nanti. Jadi kuliah saya pada malam ni tak lama lah, sekitar masa isyak kita berhenti lah, sebab hamba nak kena ke sana pula. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, saya bukan orang Perak tapi duduk di Perak, orang Kuantan cakap Ganu lah, orang Pahang. Jadi belah baluk tu cakap Terengganu lah. Jadi kita samalah. Jadi don't be khawatir, saya tak akan cakap bandar lah. Saya cakap gaya tuan-tuan lah, insya-Allah. Moga difahami bersama biiznillah azza wa jalla. Hadirin mati Allah SWT sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara rasul yang suka bertanya kepada para sahabat. Sifat Rasulullah ni, dia suka tanya pada para sahabat, apa yang kamu mimpi semalam. Jadi kita semua ni pakak suka mimpi belaka. Kalau nak mimpi yang sedap-sedap semua. Macam kita waktu remaja dulu, kalau boleh nak repeat balik, kalau boleh mimpi. Macam-macam kita mimpi tentang macam Allah SWT untuk kemuncak kebaliran kita itu. Kalau masih ingat lah. Budak-budak ni balik dah. Tak balik lagi menggelak apa nak. Jadi ketika itu hadirin macam Allah SWT sekalian, ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Samurah bin Jundub atau bin Jundab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi ni dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah kamu bermimpi semalam? Mimpi ni ada dua jenis tuan-tuan. Mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Salim tambah satu lagi, mimpi yang pulang. Tajuk lagu dia nak mimpi yang pulang. Jadi mimpi dua jenis. Mimpi ataupun disebut ru'yah salihah, mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Mimpi yang baik ni kita sunat ataupun harus, bukan sunat lah, harus kita cerita pada orang lain. Mimpi yang bagus. Mimpi tak bagus ni tak sunat. Bahkan tidak digalakkan kita cerita kepada orang lain. Bahkan ada setengah ulama berpandangan takwilan seseorang itu bila mana dia mentakwil, takwilan tersebut takut-takut jadi sungguh apa yang ditakwilkan, sedangkan takwilan dia itu tak tepat dengan apa maksud mimpi kita sebenarnya. Maka mimpi yang bagus ni kita boleh cerita pada orang lain. Mimpi yang tak molek kita simpan seorang sudah, jangan cerita pada orang lain. Ada seorang ulama besar namanya Ibnu Sirin. Kalau kita dalam bidang tafsir mimpi, dia terkenal dengan kitabnya, tapi bukan dia tulis, anak murid dia tulis, disandarkan kepada Ibnu Sirin. Nama kitabnya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Sebanyak mana mimpi tuan-tuan boleh cari dalam kitab dia tu. Saya pernah beli kitab tu di Mesir dulu. Beli kitab tu, dan waktu kalau ada mimpi-mimpi yang kita rasa susah nak kita takwilkan, kita cek baliklah kitab dia. Dan tuan-tuan macam Allah SWT, kalau baik, baiklah. Kalau buruk, tak perlu kita cerita pada orang lain. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, dan sahabat tak cerita pada Rasulullah apa yang dimimpi semalam. Bahkan Rasulullah sendiri menceritakan kepada para sahabat Nabi SAW, dia telah bermimpi semalam. Kata Rasulullah, aku dimimpi dua orang lelaki datang membawa aku berjalan. Kata ulama, dua lelaki ini Jibril dan Mikail. Ada 3 malaikat utama di sisi Allah SWT. 10 tu yang kita ngapa. Yang paling utama yang selalu Nabi sebut dalam doa dia, Jibril AS, Mikail, Israfil. 3 ni memang orang panggil kekananan dia tu mantap sungguh. Allah SWT dah. Kalau dia presiden, naik presiden 2 orang naik presiden.
Presidennya Jibril, naik presidennya iaitulah Mikail dan Israfil. Maka yang datang bertemu dengan Nabi ni Jibril dan Mikail. Bawa Nabi berjalan dalam mimpi tersebut, Nabi diperjalankan, roh Rasulullah diperjalankan. Maka Nabi bertemu pada setengah tempat ada seorang yang sedang berbaring dan dipecahkan kepalanya. Ada seorang tengah baring, seorang lagi pegang batu bapak besar, pecahkan kepala orang tu. Bukan batu tu pecah, kepala orang tu pecah. Golek batu tu, bergolek. Orang yang tukang pecah kepala ni, dia ambil batu, kejar batu tu, dia mari balik tempat dia pecah kepala tadi. Orang tu bercantum balik kepala dan dipecahkan lagi. Nabi sebut subhanallah. Tuan-tuan, kita kalau jumpa benda ta'ajub, kena sebut subhanallah. Jangan sebut Allah, jangan gitu. Nak, weh, jangan gitu. Subhanallah. Ni Allah bunyi macam lembu punya nak. Dah mana gitu. Sebut subhanallah. Harga sawit jatuh, subhanallah. Masya-Allah tu masya-Allah. Subhanallah ni benda yang ta'ajub. Harga sawit jatuh tak ta'ajub, tuan-tuan sekalian, ke ta'ajub? Kita minta jauh lah. Kalau naik tu subhanallah. Kalau harga minyak turun, masya-Allah. Kalau naik subhanallah. Gitulah. Macam kita naik kacir. Sebelah kita yang potong kita tu kacir juga, cuma sport ring je. Dia pakai sport ring baru. Kita sebut subhanallah. Jangan kata menatang ni pula, menatang ni pakai sport ring pula. Jangan gitu. Tak, kita sebut subhanallah. Itu Nabi ajar. Nabi kata kepada dua orang tadi, siapakah mereka ni? Maka jawab dua orang ni tadi, teruskan berjalan. Teruskan berjalan. Nabi pun berjalan dengan dua orang tadi. Akhirnya bertemu pula dengan seorang yang sedang tidur melentang. Tuan-tuan haji, muslimin muslimat yang ada penyakit jantung, walakin cepat kena jantung dia. Sebab ada dua sebab. Saya sebut satu sudah. Sebab kita ni orang lelaki, orang jantan ni, hati kita ni di hati. Orang puan hatinya di mulut. Faham? Jadi orang puan kalau ada masalah, dia lepas terus. Kita sabar. Kita sabar, pendang. Last kali dokdan pergi IJN, mati Allah SWT. Sebab benda blok 3 blok jantung tu. Kadang-kadang dokdan nak bypass ke, by benda tak reti. Tak. Maka tadi mati Allah SWT sekalian, tidur melentang dan ada seorang sedang memegang besi yang tajam, dirobeknya wajah orang yang sedang tidur melentang tadi. Robek sebelah kanan, dah habis robek ni sampai ke tengkuk ni, dia pergi sebelah kiri, yang ni bercantum balik macam Terminator tu. Faham tak? Tengok Terminator. Siapa hero? Zizang. Enak susah nak eja nama dia tu. Jadi Allah SWT sekalian, Nabi pun sebut subhanallah. Siapakah mereka ni? Perbuatan tu berulang-ulang. Habis belah sini, pergi belah sini. Habis belah sini, pergi belah sini. Dah tahu-tahu orang kena robek tu bukan senyum. Mesti meraung kesakitan sebab kena robek. Kita isap rokok, putus rokok terkena, kita terpijak. Kita nyupah putus rokok tu, padahal putus rokok kita. Nah, kita yang capak, kita yang nyupah. Allah SWT. Baru kena sikit. Bayangkan dirobek wajah tersebut. Nabi kata subhanallah, siapakah mereka ini? Maka jawab dua orang tadi, intalik, teruskan berjalan. Akhirnya Nabi SAW bertemu pula dengan sekelompok manusia yang berada dalam tanur. Tanur ni tempat pembakaran, macam roti tempayang tu, tempat bakar roti tu. Nabi jengok dalam tu terdapat beberapa ramai manusia yang bertelanjang bulat, daripada bawahnya menyala api membakar mereka sambil mereka meraung minta tolong. Nabi kata lagi subhanallah, siapakah mereka itu? Jawapannya mesti tuan-tuan dah tahu dah. Teruskan berjalan. Nabi terus berjalan dan berjalan. Akhirnya Nabi bertemu pula dengan satu sungai yang airnya daripada darah. Airnya daripada darah, warna merah, nyala. Dalam tu terdapat seorang yang sedang berenang. Atas tebing tu ada orang sedang kumpul batu yang banyak. Yang sedang berenang ni mari berenang tepi. Tak, dia nganga mulut dia. Orang atas tebing sombak dengan batu. Sombak penuh dalam mulut, tutup, berenang pula. Mari pula nganga balik, sombak lagi. Gitulah Nabi lihat dan Nabi kata subhanallah, siapakah mereka itu? Maka jawab orang tadi, teruskan berjalan. Wahai Rasulullah, teruskan berjalan. Kemudian tuan-tuan macam Allah SWT, Nabi bertemu pula dengan satu makhluk.
yang kata Rasulullah, wajah dia terlalu huduh, siapa mu tak boleh nak bayang betapa huduhnya wajah dia. Dia sedang menghidupkan api sambil mengelilingi api tersebut. Maka aku bertanya, subhanallah, ni siapa pula ni? Maka jawapannya, teruskan berjalan. Kalau gini ceritanya pada malam ni, tuan-tuan akan cakap, ustaz pergi jalan lah, nak pas cerah pergi jalan ni, nak. Jadi cerita siapa macam tu? No, macam mana takkan kita nak skip hadis Rasulullah? Ni pun cerita kok bahasa Melayu ni. Banyak benar dah skip dah. Tuan-tuan macam Allah SWT sekalian. Akhirnya Nabi SAW bertemu satu tempat yang sangat comel. Tadi tempat sadis belaka. Jumpa tempat comel, hijau. Tempat tu cantik. Dan Nabi melihat ada sekelompok budak-budak kecil yang sedang bermain. Tengah-tengah budak tu ada seorang lelaki yang sangat tinggi badan dia. Sampai Nabi kata, aku tak nampak mana kepala dia. Seolah-olah tak nampak kepala dia mana. Aku bertanya lagi, subhanallah, aku berkata, dan aku bertanya, siapakah mereka itu? Maka jawab dia, teruskan berjalan. Dan Nabi berjalan daripada tempat Nabi pergi yang comel tadi, Nabi pergi ke satu tempat yang lagi cantik daripada tempat tadi. Bangunan-bangunannya dibuat daripada emas dan perak. Bukan cap emas, cap perak tu kita boleh buat, nak. Boleh buat, sawit jatuh pun kita boleh beli cap emas, cap perak, nak. Tapi batu bata tu daripada emas dan perak. Bapak mahal. Di tempat saya Taman Meru Ipoh tu, Datuk Vida Beauty kenal. Ku putih, baru putih melepak tu. Dia punya rumah tuan-tuan, bapak mahal je. Bukan bapak dia, rumah dia mahal. Puluh juta rumah dia. Kita nak buat loan 200,000 ketar kepala lutut. Betul Allah SWT. Dia 10 juta tu celah gigi je. Rumah dia besar. Besar sungguh. 3 tikak rumah dia. Tikak yang ketiga tu bilik tidur dia saja. Faham tak? Kita tikak 3 tu bilik anak kita, nombor 18, nombor 19, bilik anak. Tak, tu bilik dia. Dia boleh guling daripada hujung sana ke hujung sinun, tak ada masalah. Sebab rumah dia. Saya nak sebut kayanya. Saya pernah tengok dalam YouTube, rumah yang paling kuat, dia paling hebat, dia punya keselamatan dia, nombor 1 Bill Gates. Bill Gates ni, kalau cerita dulu lah, dia masuk rumah, dia petik jari, nyala. Lain ni orang tak pelik dah. Dulu zaman dia tu, awal-awal kaya dulu, kalau dia kata lapu buka lapu. Lain ni tak ada masalah dah. Kita beli Proton X70, semua boleh belaka. Buka akaun, dia buka. Boleh belaka. Betul Allah. Nak sebutnya canggih, tapi yang Nabi lihat tersebut tempat yang sangat hebat. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di sana terdapat sekelompok manusia yang tubuhnya, wajahnya cantik sebelah, cantik, terlalu cantik, dan sebelah lagi buruk, terlalu buruk. Pelik. Diperintahkan kepada sekelompok manusia tu pergi dalam sungai yang ada dekat situ, pergi nyelang dalam tu, tubik daripada sungai tadi, wajah mereka berubah menjadi secantik-cantik manusia. Nabi kata, subhanallah, siapa pula ni? Kemudian dipendekkan cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi diperlihatkan kepada Rasulullah Jannatu Adnin, syurga Adnin, syurga yang cantik. Adnin ni syurga yang cantik. Paling cantik lagi Jannatul Firdaus al-A'la. Firdaus, syurga Nabi SAW. Dan kata Rasulullah, kalau nak minta syurga, mintalah syurga Firdaus al-A'la. Baik, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di situlah berlaku dialog antara Rasulullah dengan 2 orang malaikat tadi. Yang kamu bertemu dengan orang yang dipecahkan kepala itu, wahai Rasulullah, itulah umatmu. Dengar betul-betul tuan-tuan tafsiran daripada malaikat tadi. Umatmu yang mana dia reti baca Quran. Dia boleh baca Quran, tapi dia tinggalkan Al-Quran. Dia boleh baca, dia nak tunggu Ramadan baru baca. Berabuk atas rak kata Allah SWT. Cicak berak atas Quran. Punya kita jahatnya untuk Allah SWT sekalian, siapa ada cara ke Quran. Bila kita nak Quran, waktu malam Jumaat baca Yasin. Tu pun Yasin je kita tahu. Wal Quranil Hakim tak tahu dah. Ada seorang pakcik tu, dia mari lambat masjid. Biasa mari awal malam Jumaat sebab makan free, dia kata. Tak. Mari-mari tu
orang dah start baca Yasin. Surah Yasin habis malam tu. Yang kecil-kecil. Dia kata, Tok Imam, dah mana surah Yasin tu ambil besar? Tak ada dah, pergi ambil Quran besar tu. Dalam tu ada juga Yasin. Dia pergi ambil Quran besar. Dia cari, tak jumpa, pacerah, tak jumpa. Dia kata tak, tak dalam Quran ni, dia kata surah Yasin. Rupanya buta kayu, tuan-tuan, macam Allah SWT. Yasin tu pun dia terhenti baca Yasin je. Wal Quranil Hakim tu tak reti dah. Bukan faedah ketar ni, bukan faedah lain. Allah SWT. Kalau tak reti baca Quran boleh tahan lagi. Ni reti baca Quran tapi tak say baca Quran. Tambah baca Quran, Allah pecahkan kepala kita. Dan kata malaikat tersebut, orang daripada umatmu yang memang malah nak semayang bang. Orang Malaysia ni 80% tak semayang, tuan-tuan, macam Allah SWT. 80% tak semayang. 20% yang cukup 5 waktu. 20% je yang cukup 5 waktu. Yang lain 80% tak semayang. Cuba buat survey di ketel satu ni. Buat survey. Tok Imam pergi buat survey. Saya nak survey sekejap. Berapa orang isi rumah lah ni? 8 orang. Berapa orang semayang subuh tadi? 2 orang. 4 cerah. Allah SWT. Buat survey. Kita survey pada anak-anak murid di peringkat sekolah menengah. Di sekolah menengah, sekolah rendah. Buat. Kebanyakan mak bapak tak semayang. Mak bapak cara ke cari makan, pah makan ke darah. Nah, gitulah. Makan ke darah. Tu sebab kata mufti wilayah persekutuan orang Terengganu, tuan guru kami Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kita sempat belajar qawaid fiqhiyah dengan beliau. Dia kata apa? Orang zaman ni reti ternak anak daripada mendidik anak. Ternak anak, dia kata. Lapar, mu lapar orang. Lapar, makan darah, dia kata. Mu ngantuk, kita tidur. Mu nak mana? Nak hiburan, tengok TV. Mu nak mana? Duit belanja, ambil. Mu nak mandi, pergi mandi. Quran, relax bah. Tak apa. Abah tak kisah. Mu tak kerti Quran, tak apa. Asalkan mu hidup tak ubah macam lembu kambing mati Allah SWT sekalian. Macam seorang penternak pergi bagi makan lembu, bagi makan kambing, itulah orang mendidik anak sekarang. Cukup itu saja didikan agama nombor 8, nombor 9. Maka jadilah apa terjadi sekarang, hadirin mati Allah SWT. Orang makin jauh daripada Allah SWT, makin jauh daripada namanya semayang bang. Tak ada. Yang ada mari sejik ni geng-geng RTM belaka. Rancangan tunggu mati. Allah SWT. Yang muda-muda sihat walafiat gimana? Pergi shopping komplek. Kalau Pulau Ipoh sana, hadirin mati Allah SWT, nak jumpa ramai ni orang muda macam ni jarang ya amat. Jarang. Banyaknya yang nyandor dekat-dekat dinding, tu ramai. Ya, duduk belakang tiang, ramai. Bam dia, tak boleh dah duduk tegak sebab sakit belakang dan sebagainya. Maka hadirin macam Allah SWT, yang kedua, yang dirobek wajah mereka inilah orang yang mana waktu paginya bangun celak mata je duduk sebar fitnah kepada orang lain. Zaman kita ni zaman fitnah. Kata Rasulullah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yang mana orang yang penipu dianggap benar, orang benar dianggap penipu. Orang pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dikhianati. Dan bercakap kepada mereka itu golongan ruwaibidah. Ruwaibidah ni apa? Rajulus tafih, seorang lelaki yang bodoh, yang tak reti apa benda satu tentang urusan agama, urusan ummah, bercakap tentang urusan ummah sedangkan dia tak tahu apa-apa. Orang mak saleh karbon nothing, macam Allah SWT. Orang Kelantan kata nothing. Nothing, animal, nak sebutnya terima kasih Allah SWT. Zaman dulu orang nak buat fitnah, pergi kedai ke kedai, rumah ke rumah, ceruk dapur ke ceruk dapur. Dia ada geng mesyuarat tingkap nama dia. Kalau di Belah Penang, orang panggil Mami Jarum. Dia buat cerita. Zaman ni tak payah dah. Ada handset, ada wifi, ada internet, ada data, ada akaun Facebook, ada grup WhatsApp, ada grup Instagram, Telegram. Tuan-tuan boleh sebarkan fitnah ikut dang kita je, macam Allah SWT. Itu sebab kata Rasulullah, zaman kita ni zaman penuh dengan
penipuan tuan-tuan macam Allah SWT sekalian. Baik, seterusnya. Sikit lagi Nabi ni nak isyarat. Cepat, saya memang ceramah cepat. Tuan-tuan jangan risaulah. Nah, saya macam cakap laju satu, cepat satu. Tu orang tak apa suka tu. Nah, mari jauh-jauh cakap sekejap. Hadirin mata Allah SWT sekalian. Kemudian Nabi bertemu pula dengan orang yang dibakar dalam tanur itu. Itulah umatmu yang melakukan perbuatan zina di atas muka dunia Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat dengan zina. Kadang-kadang kita terbias, banyak benda kita terbias dengan perbuatan zina. Tak zina, tapi arah nak ke zina tu banyak. Nak pada zaman kita ni, kita boleh akses, anak-anak kita boleh akses macam-macam, dia boleh tengok apa yang nak tengok zaman kita. Tengok-tengok dah tengok ceramah UAI, keluar video yang kita tak nak tengok pun. Kita nak skip ke? Dia kata tak boleh skip, rezeki dia kata. Lah sekali tengok juga. Ada seorang budak di sebuah sekolah, tuan-tuan. Dia jaga-jaga tengah malam, dia tengok ayah dia tengok cerita porno. Porno ke porno? Porno. Cerita ngarut lah. Mau tahu? Tak bagus, tak tahu. Bila dia tengok, dia perasan anak dia tengok, dia ajak anak dia tengok sekali. Inilah ayah paling bodoh di dunia macam Allah SWT. Patutnya bila ayah anakmu tengok, mu malulah, tutuplah. Kalau tak ada, tak cari remote, tutup suih terus. Ni dak ajak anak mari tengok. Anak baru darjah 3, tuan-tuan. Anak ni dia buat aksi tersebut, cerita kepada kawan-kawan dia dalam sekolah. Cerita tu bukan sikit, semua dia tahu belaka. Darjah 3. Bayangkan kalau umur dia umur 30 tahun. Allah. Ni yang berlaku pada zaman kita. Perhatikan history, sejarah. Anak tuan-tuan kalau ada handset, tengok sejarah. Dia tengok cerita apa dalam YouTube. Kita boleh check. Dia tengok Upin-Ipin ke tengok cerita lain. Kata nak tengok Upin-Ipin, rupanya tengok benda lain. Mata Allah SWT nanya kita. Nak top up, kita beli top up. Nak benda kita boleh bagi. Nak tukar handset, upgrade yang canggih lagi, kita upgrade. Rupanya kita upgrade, anak kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzina di atas muka dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sesaannya sangat dahsyat. Saya pernah tulis sebuah buku tajuk 7 golongan mulia di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya hadis Nabi sebut, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik, ada pangkat, ada rupa, semuanya cukup lekat dia punya faktor dia tu untuk mengajak seseorang berzina. Dia kata inni akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsiran yang saya nakalkan dalam tulisan tersebut, disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli neraka ni yang terlibat dengan zina, kemaluan dia tu akan mengeluarkan cecair yang sangat busuk, sampailah ahli neraka minta tolong dengan Allah agar alihkan mereka daripada neraka tersebut. Ahli neraka pun tak tahan. Allah Subhanahu wa ta'ala bau daripada kemaluan orang pernah melakukan zina kalau tak sempat bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian Nabi bertemu pula dengan satu orang yang sedang berenang dalam sungai darah tersebut. Maka kata ulama, kata dua malaikat tadi, itulah orang yang atas muka dunia dia terlibat dengan perbuatan riba. Riba ni tuan-tuan sekalian, kalau kita terlibat secara langsung, tempiah, habuk dia tetap melekat pada kita. Dulu kerajaan kita tak buat lagi sistem ataupun bank Islam. Bank Islam, sistem kewangan Islam tak ada. Ramai orang terlibat dengan sistem konvensional. Terpaksa. Kalau tak berasa. Nak beli rumah dulu, bank konvensional kita pergi. Tapi ni kita ada pilihan. Kita ada bank Islam, kita ada bank konvensional. Ada juga orang yang tak reti, dia kata sama je ustaz, bank konvensional, bank Islam, bank konvensional lagi bagus. Ini orang paling tak bagus di dunia macam Allah SWT. Ada bank Islam bermakna itulah pilihan kita yang terbaik.
Macam kita pergi kedai lim guang, bukan eng, lim, kedai ahlim. Kita pergi kedai ahlim. Ni kedai Pok Mak, beli gula sekilo. Kedai ahlim RM1.10 sekilo, contoh. Kedai Pok Mak RM1.15, lebih 5 sen. Kita kata Pok Mak ni tak bagus daripada lim tadi. 5 sen mahal, kita kata. Saya bagi satu perumpamaan. 5 sen ni mahal. Sedangkan lim ni kedai dia ada 17 butir. Betul Allah SWT. Pok Mak sebutir tu je kedai dia. Beza dengan orang yang kaya, dengan orang tak berapa nak kaya, kita pilih lagi orang kaya untuk mengkayakan dia. Kita lah orang paling tak cerdik sekali, tuan-tuan, macam Allah SWT. Sedangkan Pok Mak ni nombor 1 orang Islam. Nombor 2 dia keluar zakat. Nombor 3 dia macam Allah SWT, kita boleh bantu ekonomi dia. 5 sen jangan berkira sangat, tuan-tuan, macam Allah SWT sekalian. Begitulah sistem keuangan Islam. Kadang-kadang nampak mahal sebab apa? Ada seorang pakar ekonomi berkata, sebab jaringan perbankan Islam ni tidak seluas perbankan konvensional. Kalau 10 konvensional, Islam mungkin 3 baru. Sebab baru nak start. Walaupun 10 tahun dah, tapi mana tak sekukuh lagi. Jadi kalau kita support yang Islam ini, insya-Allah yang konvensional akan tutup terus, macam Allah SWT sekalian. Maka Nabi kata orang terlibat dengan sistem riba ibarat orang yang sedang berenang dalam lautan darah. Itu yang Nabi gambarkan dalam mimpi Nabi SAW. Kemudian Nabi bertemu pula dengan orang yang seburuk-buruk wajah. Maka kata malaikat tersebut, itulah malaikat Malik Zabaniyah. Malaikat Malik ni jaga benda, tuan-tuan. Malaikat Malik jaga apa, abang? Ha? Pintu pagar. Malaikat Malik jaga apa? Pintu neraka. Oh, bagus. Malaikat Malik jaga neraka, betul. Nak bagi hadiah nanti sebotol air. Nak gau. Jaga neraka. Kata Nabi, aku lihat wajah dia tu seburuk-buruk wajah, dan mu tak pernah tengok wajah dia tu, memang tak pernah tengok. Bayang betapa huduhnya wajah dia. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Qurtubi menyebut, malaikat Malik Zabaniyah ni, hadirin macam Allah SWT sekalian, punyalah hebatnya penciptaan dia. Bila mana Allah jadikan dia menjaga neraka Allah SWT, Allah tidak bekalkan satu pun sifat belas kasihan pada dia. Dalam bahasa Arabnya sebut rahmat, tak ada. Bukan rahmatan lil alamin, ni rahmat tak ada. Rahmat ni apa dia? Saya bagi contoh. Kalau tengok singa dalam National Geography, singa ni pergi terekam binatang. Contoh, dia kejar kijang, dia kekah tekuk kijang tu, lepas tu dia soyak kulit, dia makan daging, pakai taring dia, pakai gigi dia, dia bawa balik. Kemudian dia beranak, dapat anak. Singa tadi dapat anak. Bila anak dia keluar, anak dia dalam bahaya, dia akan alih anak dia pakai taring tu juga. Dia gonggong anak dia, kekah kepala anak tu ke gonggong, orang panggil. Gigi kepala anak dia, tak putus kepala anak dia. Dia boleh cover macam mana, hadirin macam Allah SWT, macam buaya juga. Dalam National Geography sebut juga. Tengok, dia nak alih anak dia daripada lubang yang terkambu tu, dia korek, nak keluarkan anak letak dalam sungai, sumbat anak dalam mulut belaka. Gigitan yang paling kukuh di dunia, gigitan buaya, macam Allah SWT. Paling kuat gigitan dia. Tapi dia boleh cover, dia boleh jaga sampai tak telan, tak kekah anak dia. Itu namanya rahmat yang Allah berikan kepada binatang tersebut. Macam manusia tak kisahlah, tuan-tuan, macam Allah SWT. Saya ada seorang anak murid di Mahat Tahfiz saya, yang mana dia ni, ayah dia orang Terengganu. Tamah orang Terengganu. Garangnya ayah dia ni, hadirin macam Allah SWT, garang jenis tak mikir. Anak perempuan dia, kalau dia marah, dia akak pakai rambut tu, dia tarik tak jejak kaki. Punya ganah. Satu hari kata dia ceritalah pada saya, ayah dia suruh anak dia umur 6 tahun kira 1 sampai 100. Anak tadi boleh kira 1 sampai 10 je.
Dia tumbuknya anak umur 6 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tumbuk kepak tak tahulah. Tumbuk tu ada. Tapau tu ada. Bila isteri je larang, abang kalau tak puas hati sangat, pergi dapur ambil pisau tu. Dia kata mu lagi ambil pisau. Mana isteri tak tahan sangat dah. Anak dia kena pukul. Bila isteri pula tegur, isteri pula dia pas button, kena pula isteri. Macam Allah SWT. Itu tak ada sifat rahmat hadirin macam Allah SWT. Tapi malaikat Malik Zabaniyah yang saya dah cerita pada tuan-tuan, satu pun sifat rahmat tak ada dalam diri dia. Kalau ahli neraka minta tolong kepada malaikat Malik agar diperingankan azab ke atas mereka, kata Imam Qurtubi, malaikat Malik akan respon selepas 1000 tahun orang tu merintih minta tolong. Tolong ni 1000 tahun baru malaikat Malik akan respon. Respon dia tu pun bukanlah dapat keselamatan kepada orang minta tolong tadi, kecuali suatu azab juga kepada mereka. Dalam suratul Mulk disebut, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dikatakan kepada ahli neraka, alam ya'tikum nadhir, wahai ahli neraka, alam ya'tikum nadhir, tak datangkah kepada kamu orang beri peringatan kepada kamu? Maka jawab ahli neraka, qalu qad ja'ana nadhirun fakadzabna, datang kepada kami pemberi ingatan tapi kami dustakan apa yang mereka sampaikan kepada kami. Hadirin macam Allah SWT. Kemudian Nabi bertemu pula dengan sekelompok manusia yang sedang banyak budak-budak, dan terdapat seorang lelaki yang tinggi badan dia. Maka jawab malaikat tadi, itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang budak-budak yang ramai tadi itu siapa? Itulah anak-anak orang Islam yang mati sebelum umur baligh mereka. Kalau ada anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan yang Allah uji kita dengan dia dicabut nyawa mereka awal daripada kita, anak kita belum balik lagi, meninggal dah, maka berita gembira kepada tuan-tuan macam Allah SWT bahawa Allah letakkan mereka itu di bawah jagaan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah termasuk anak-anak orang kafir yang mati sebelum baligh mereka? Anak-anak ahcong, anak-anak pi kalimutu, anak mutu sami, yang mana mati dia tak damsa. Maka jawab Rasulullah, bahkan mereka termasuk sekali di kalangan orang yang berada di bawah jagaan Nabi Allah Ibrahim AS. Dengan syarat tuan-tuan kena sabar banyak. Kita nak dapat syafaat anak-anak yang meninggal dulu pada kita ni, tuan-tuan sekalian, syarat dia sabar. Dan sabar ni lah yang paling berat, nanang sekali kita nak terima. Kita tak dipanggil sabar selepas 10 hari, tak panggil sabar. Ada seorang wanita pada zaman Nabi yang sedang merintih di depan kubur keluarga dia. Tengah dia menangis, Nabi datang khabar kepada dia, wahai perempuan, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu. Maka jawab dia, apa kamu tahu? Dia tak sedar yang Nabi cakap dia suruh sabar. Ketika Nabi berlalu, orang duk cuik, dia kata, weh, kamu tahu tak yang sebut padamu tadi Rasulullah? Dia pergi bertemu, kejar Nabi Muhammad, minta tolong. Waktu tu Nabi kata, innamas sabru inda sadamatil ula. Yang ni yang saya sebut ni, saya sendiri payah nak buat, tuan-tuan mungkin boleh buat. Kata Rasulullah, hanya senyap sabar tu waktu first time kita kena tu. Boleh sabar tak tuan-tuan? First time baru beli selipar Jepun, RM2 dapat 2 pasang, letak depan masjid, turun nak sembahyang syak, habis sembahyang syak, keluar lesak. Kita terus kata animal sungguh yang ambil ni, terus natang je kita bagi. Maksudnya macam tu, macam Allah SWT first time kena tu terus sabar. Tapi yang ni paling payah sekali hadirin macam Allah SWT, paling payah sekali yang nak sebut kepada tuan-tuan. Akhir sekali Nabi bertemu dengan sekelompok manusia yang wajah dia buruk separuh dan cantik separuh. Itulah umatmu wahai Rasulullah, yang mana mereka ni atas muka dunia buat amal soleh dan buat amal tak soleh. Baik dia buat, jahat dia buat.
Semayang dia semayang, ngopak dia ngopak. Semayang dia semayang, tak pakai tudung, dedah aurat. Semayang dia semayang, tapi tak keluar zakat, tak puasa. Sama naik 50-50. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dia membenarkan dan mengampunkan orang tersebut dan dia dimasukkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni tuan-tuan sekalian boleh dapatkan dalam kitab Ashabus Sunan, dan Sahih Bukhari pun ada, Sahih Muslim pun ada, dan Ashabus Sunan yang lain. Dalam babur ru'ya, bab mimpi, dalam mana-mana kitab hadis tuan-tuan akan jumpa hadis Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu itu. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, conclusion. Saya tak boleh cakap banyak dah, sebab saya ni first time selepas saya sakit saya ceramah. Banyak-banyak hari dah tak ceramah. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekuatan suara pun tak ada, batuk pun masih kuat lagi. Nah, akhir sekali hadirin mati Allah nak sebut kepada tuan-tuan, dalam kitab Bidayah Al-Hidayah Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali menyebut kepada kita, kita nak tidur ni, nak dapat mimpi-mimpi yang baik, tuan-tuan kena raikan adab-adab dalam tidur kita. Nabi SAW suruh kita berwuduk macam kita berwuduk untuk salat ketika mana kita nak tidur. Syaratnya berwuduk. Kalau saat terkentut, wuduk balik. Wuduk balik. Dah Ustaz, saya malam tu malam Jumaat, saya bertemu dengan isteri saya, dah 20 hari outstation. Tak apa, bersama dengan isteri, kemudian kita mandi selepas kita bersama dengan isteri. Jangan tidur terus dalam keadaan berjunub, sebab malaikat tak dekat dengan kita. Malaikat rahmat, malaikat maut mari sungguh. Nah, jangan risau. Malaikat rahmat tak dekat. Nah, dalam keadaan berjunub. Dan kata Rasulullah, kalau kamu first time bersama dengan isteri, nak repeat balik, oh kuat sungguh, kata Allah SWT. Dan basuhlah kemaluanmu, berwuduklah dan repeat, kata Allah SWT. Kalau berani. Gambar ya, dorok cetong belaka ni. Tapi nak sebut untuk Allah SWT sekalian, Nabi ajar jangan tidur keadaan berjunub, kecuali dorok sangat. Lepas tu terus KO terus, tu lain. Kemudian Nabi ajar kepada kita adab-adab dalam kita tidur bagaimana, semoga kita mendapat iktibar. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mungkin pernah mengaji kitab Bidayah Al-Hidayah. Dalam kitab tersebut terdapat berapa banyak adab-adab yang diajari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang terakhir sekali hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, masuk waktu dah. Kita di Malaysia ni, kita dihujani dengan banyak masalah, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar atau tidak sedar, kalau tuan-tuan aktif dalam alam maya sekarang ini, orang tak aktif di TV dah. Orang tengok bola pun tak tengok di TV dah, tuan-tuan sekalian. Orang tengok di YouTube, orang tengok di Facebook, tengok bola. Dan zaman kita ni zaman banyak masalah berlaku dalam masyarakat kita. Antara yang paling besar sekali yang menjadi satu fenomena yang cukup dahsyat sekarang, itulah golongan-golongan kelompok orang-orang yang berfahaman liberal. Liberal ni apa dia? Orang yang berfahaman tak nak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat beberapa minggu yang lepas, satu kelompok pada hari wanita, siangnya hari wanita, tengah harinya mereka duduk berarak di Kuala Lumpur, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hidup wanita, last sekali hidup LGBT. Bahkan dalam sidang parlimen kita lihat kemarin, seorang MP daripada Batu Kawan yang bukan Islam, dia kata tak boleh panggil orang kafir, kena panggil non-muslim. Begitu juga di Indonesia. Tapi kita boleh kata dalam Quran sebut allazina kafaru, orang-orang yang kafir. Allah tak sebut orang-orang yang tidak Islam. Ada orang kata Ustaz tak boleh sebut kafir, ganah sangat. Dalam parlimen tu dia boleh sebut, wahai yang berhormat, jangan sebut kami kafir. Orang kafir kata jangan sebut dia kafir, kata Allah SWT. Boleh faham tak? Apa makna kafir? Haji, apa makna kafir, Haji? Kafir maknanya apa? Kafir ni maknanya orang tak beriman kepada Allah dan Rasul. Dia beriman kepada Allah, tak beriman pada Rasul, kafir. Dia beriman pada Rasul, tak beriman pada Allah, kafir juga. Kafir-kafir ni orang tak beriman kepada Allah, tak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi Isa, tak beriman dengan Nabi Muhammad, kafir. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala kena ingat apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kesan mereka ini sampai mereka sanggup untuk merobekkan maruah Islam. Justru itu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, di peringkat tuan-tuan berada di bumi Dungun ataupun parlimen Dungun di daerah Paka ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala pasakkanlah keimanan.
bantu masjid buat program untuk anak-anak dewasa kita. Tuan Pengurusi tadi sebut di sini banyak berlaku kes orang isap dadah. Di kampung saya pun ramai tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, kampung Balok tu, kawasan nelayan, sama juga masalah paling besar dadah. Macam mana kita nak basmikan mereka? Jawapan pertama tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, nombor satu, selamatkan apa yang ada sekarang dulu. Yang kedua, kita fikir gaya macam mana nak selamatkan anak-anak kita yang terlepas ni. Bagi mak ayah yang pernah ada anak macam tu, tuan-tuan jangan lekang di bibir tuan-tuan untuk bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita bergantung harap dengan pusat serenti. Kita bergantung harap dengan pusat serenti, tak jadi apa tuan-tuan sekalian. Serenti maksudnya serentak berhenti, tu maksud dia. Tapi tak berhenti-henti. Maka bagi kita hadirin macam Allah Subhanahu Wa Taala, kebergantungan kepada Allah perlu ada. Ada seorang hamba Allah, anak dia ni pengisap dadah tegar. Tegar tak tegar, dia ngisap sampai depan mak dia ngisap. Punya hebat. Handalang sungguh. Mak dia, orang kampung kata dia ni tunggu mampu je. Ni bahasa kasar. Tunggu mampu je. Tapi mak ni kata, insya-Allah anak aku akan sembuh. Dia yakin sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dia boleh bukan cakap saja. Dia tak rayakkan mulut je. Dia tadah tangan tiap-tiap malam doa pada Allah, doa kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita ni, kita tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa terjadi kepada kita hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala? Kemerosotan akhlak yang berlaku dalam masyarakat kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menatijahkan sedikit pertemuan kita pada malam ni, menatijahkan natijah yang baik biiznillah ya azza wa jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.